bagaimana kalau kita tidak dapat mengumpulkan 50 orang? Ada tak jalan penyelesaiannya? Ya, boleh tak koperasi ditubuhkan kalau tak dapat juga 50 orang? Ya. Jadi berbalik kepada peruntukan Seksyen 5 tadi, kalau tuan-tuan masih ingat ya, ayat pertama yang saya bacakan tadi tertakluk kepada Seksyen 8. Jadi sebab itu Seksyen 5 ini perlu dibaca bersekali dengan Seksyen 8 ya. Seksyen 8 Akta Koperasi 1993 adalah merupakan pengecualian kepada Seksyen 5 ya. Jadi dalam Seksyen 8 itu menyatakan kalau kita tak dapat kumpulkan 50 orang memadai dengan 20 orang ya. Jadi bermakna kalau kita dapat kumpulkan 20 orang di dalam kawasan operasi koperasi itu dan bercadang ya untuk mengadakan aktiviti yang hendak dilaksanakan, maka sesebuah koperasi itu boleh ditubuhkan dengan mempunyai 20 orang individu. Jadi biasanya Seksyen 8 ini banyak terpakai ya kepada koperasi keluarga ataupun koperasi-koperasi badan profesional ya, kerana sukar untuk kita nak mengumpulkan 50 orang. Jadi dengan menggunakan peruntukan Seksyen 8, maka kalau ada 20 orang adalah dibolehkan ya untuk menubuhkan koperasi. Jadi saya rasa itu jelas tuan-tuan dan puan-puan ya. Baiklah, kita beralih kepada peruntukan seksyen yang seterusnya, iaitu Seksyen 10A. 10A dan juga 10B ya adalah merupakan peruntukan seksyen yang baru ataupun masukan akta ya, ataupun dalam bahasa Inggeris insertion of the act. Jadi Seksyen 10A ini adalah lebih kepada pengemukaan diri sebagai koperasi. Jadi apakah yang dimaksudkan itu ya? Kalau saya boleh bacakan sedikit peruntukan Seksyen 10A itu ya. Tiada seorang pun boleh mengemukakan dirinya sebagai sesuatu koperasi atau menyatakan bahawa dia atau mana-mana orang lain menjalankan urusan sesuatu koperasi mengikut apa-apa bentuk atau cara, melainkan jika dia atau orang lain itu mengikut mana-mana yang berkenaan berdaftar di bawah akta ini. Jadi bermakna Seksyen 10A lebih kepada aspek penyamaran ya. Jika seseorang itu menyamar sebagai anggota lembaga koperasi, menyamar sebagai pengerusi koperasi XYZ ke contohnya, tapi sedangkan dia bukan merupakan pengerusi yang dilantik ya di dalam mesyuarat dan sebagainya. Jadi dia telah pun ya orang kata dikatakan bercanggah ataupun melanggar peruntukan Seksyen 10A. Dan di dalam peruntukan Seksyen 10A itu mempunyai kadar kompaunnya sendiri ya. Jadi bagi seseorang yang telah pun disabitkan ya melanggar peruntukan Seksyen 10A ini, boleh didenda tidak melebihi 5 juta ringgit ya, ataupun dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya. Jadi itu adalah peruntukan Seksyen 10A ya tuan-tuan, lebih kepada aspek penyamaran. Bagaimana pula dengan Seksyen 10B? Seksyen 10B adalah larangan penggunaan perkataan koperasi ya. Jadi bermakna dalam 10B ini, kalau saya boleh bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tiada seorang pun selain suatu koperasi ya boleh berdagang atau menjalankan apa-apa urusan atau urus niaga di bawah apa-apa nama ya ataupun gelaran perkataan koperasi, kooperatif ya, koop ya dan sebagainya, ataupun terbitan daripada apa-apa jua perkataan ini dan menggunakan kesemua perkataan ini di notis ya, iklan, kepala bil ya, kertas dan sebagainya, ataupun dalam apa-apa jua bentuk cara dan sebagainya. Jadi bermakna orang kata koperasi ni tak wujud ya, tapi kita pandai-pandai wujudkan dan kita menggunakan perkataan koperasi itu dan secara tidak langsung ia terlibat ya dengan transaksi ataupun urus niaga yang dijalankan. Jadi secara tidak langsung apabila seseorang itu melanggar peruntukan Seksyen 10B, ada juga kadar kompaun yang ditetapkan ya, yang mana dalam Seksyen 10B-2 menyatakan bahawa mana-mana orang yang melanggar subseksyen 1 melakukan satu kesalahan apabila ya disabitkan, didenda tidak melebihi 5 juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya, dan boleh ya sebagai tambahan didenda harian RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan
selepas sabitan. Jadi tuan-tuan boleh bayangkanlah ya, dari segi orang kata kadar denda dan kompaunnya tu amat tinggi. Jadi kalau boleh ya, ini adalah merupakan salah satu orang kata untuk meningkatkan lagi tadbir urus koperasi supaya kita tidak orang kata terjebaklah ya dengan percanggahan di bawah peruntukan Seksyen 10E dan juga Seksyen 10B ini ya. Jadi saya rasa itu jelas tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita beralih pula dengan seksyen yang seterusnya, iaitu di bawah peruntukan Seksyen 39 ya. Seksyen ini amat penting sekali ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana semua koperasi diwajibkan untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan. Jadi kita lihat apakah peruntukan sebenarnya yang hendak dinyatakan di bawah Seksyen 39 ini ya. Baiklah, kalau saya boleh bacakan peruntukan Seksyen 39 ni tuan-tuan. Tiap-tiap koperasi hendaklah mengadakan mesyuarat agung tahunan anggota atau perwakilannya tidak lewat daripada 6 bulan selepas berakhirnya setiap tahun keuangan atau tempoh yang lebih panjang sebagaimana yang diluluskan oleh Suruhanjaya. Baiklah ya, kalau peruntukan akta koperasi yang dahulu tidak membenarkan pelanjutan masa koperasi untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan. Bermakna katakan sekiranya kalau ya orang kata tahun kewangan koperasi itu berakhir pada bulan Disember, bermakna selewat-lewatnya koperasi itu perlu mengadakan mesyuarat agung tahunannya sebelum berakhirnya bulan Jun. Okey, jadi nak dengan tidak dia kena buat juga. Tetapi dengan peruntukan ya ataupun pindaan yang baru ini di dalam Seksyen 39, ia memberikan ya pelanjutan tempoh masa kepada koperasi sekiranya koperasi itu tidak dapat mengadakan mesyuarat agung tahunannya ya, tidak lewat daripada 6 bulan selepas berakhirnya tahun kewangan tersebut. Jadi katakan seperti mana saya katakan tadi, tak dapat nak buat akhir Jun ya, dia nak lanjutkan lagi untuk tempoh masa tertentu, nak lanjutkan lagi 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Itu adalah dibenarkan dan dibolehkan, tetapi tertakluk kepada kelulusan pihak SKM. Perlu mendapatkan kelulusan secara bertulis daripada pihak SKM. Sebab kita perlu faham ya tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan bukanlah merupakan perkara yang mudah ya. Begitu banyak masa akan diambil ataupun banyak preparation ya, persiapan orang kata diallocatekan ya untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan ini. Jadi disebabkan itu ya, kadang-kala banyak masalah-masalah yang timbul. Sebagai contohnya akaun tak siap ya, akaun tak dapat diaudit dan sebagainya, dan secara tidak langsung ia banyak memberikan implikasi ataupun impak ya dan kesanlah ya kepada mesyuarat agung tahunan itu tidak dapat diadakan mengikut tempoh yang ditetapkan. Jadi oleh itu peruntukan di bawah Seksyen 39 membolehkan pelanjutan tempoh masa ya kepada koperasi untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan dengan syarat mendapat kelulusan daripada pihak SKM. Jadi saya rasa itu jelas ya tuan-tuan. Baiklah, kita beralih kepada peruntukan seksyen yang seterusnya, iaitu Seksyen 42A. Ini juga adalah peruntukan seksyen yang baru ataupun masukan akta ya. Di bawah Seksyen 42A ini, ia memberi kuasa kepada lembaga untuk melantik jawatan kuasa audit dalaman ya. Kalau dahulu ya tuan-tuan dan puan-puan, akta koperasi yang dahulu memberikan kuasa kepada mesyuarat agung tahunan untuk melantik jawatan kuasa audit dalaman. Tetapi dengan peruntukan seksyen yang baru ini, ia memberi kuasa kepada lembaga ya. Yang mana seksyen ini menyatakan lembaga hendaklah menubuhkan suatu jawatan kuasa audit dalaman yang terdiri daripada tidak kurang daripada 3 orang dan tidak lebih daripada 5 orang anggota yang dilantik dengan sewajarnya oleh lembaga. Jadi bermakna sekarang lembagalah yang diberikan kuasa dan mandat untuk melantik jawatan kuasa audit dalaman, bukan lagi kuasa mesyuarat agung tahunan untuk melantik JAD ya tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, saya rasa itu jelas. Kita beralih dengan peruntukan seksyen yang seterusnya, iaitu Seksyen 43 kurungan 2 ya. Seksyen 43 kurungan 2 ini ya
perlu dibaca sebenarnya bersekali dengan garis panduan 3 ya, berkenaan dengan pencalonan dan juga pelantikan ya anggota lembaga koperasi. Yang mana dalam Seksyen 43 ini juga bukanlah terpakai kepada semua koperasi ya tuan-tuan. Peruntukan Seksyen 43(2) ini hanya terpakai bagi koperasi-koperasi yang tertentu ya, tertakluk kepada arahan ya ataupun garis panduan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya. Jadi bagi koperasi-koperasi yang tertakluk ya ataupun pemakaiannya perlu mengikuti kepada Seksyen 43(2) ini, dan koperasi itu kena follow, kena ikut ya. Tapi bagi koperasi yang tidak tertakluk kepada peruntukan Seksyen 43(2) ini, bermakna dia tidak perlu untuk mengikuti ataupun orang kata follow ya provision di dalam peruntukan Seksyen 43(2) ini. Apakah yang dimaksudkan di bawah Seksyen 43(2) ini ya? Baiklah, kalau saya boleh bacakan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Seksyen 43(2) ini menyatakan bahawa walau apapun subseksyen 1 dan tertakluk kepada apa-apa arahan atau garis panduan sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya, sesuatu koperasi hendaklah sebelum pelantikan atau pelantikan semula mana-mana orang sebagai anggota lembaga meminta penentusahan daripada Suruhanjaya, sama ada orang itu memenuhi kriteria layak dan sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan ya, sebelum seseorang anggota lembaga itu ya boleh dilantik di dalam mesyuarat agung, nama-nama ya ataupun calon-calon yang hendak dipertandingkan di dalam mesyuarat agung tersebut ya, nama-nama calon-calon itu hendaklah ya dihantar kepada pihak SKM terlebih dahulu untuk tujuan penentusahan. Bermakna pihak SKM akan membuat saringan lah ya, dia akan melihat sama ada nama-nama calon ya anggota lembaga ini sesuai ataupun tidak untuk dipertandingkan di dalam mesyuarat agung nanti. Bermakna akan ada kriteria-kriteria yang akan dilihat ya ataupun disaring oleh pihak SKM terlebih dahulu. Sebagai contohnya, dia akan lihat ya dari sudut orang kata latar belakang individu tersebut, calon itu, sama ada dia ada rekod kebangkrapan ataupun tidak, ada rekod jenayah ataupun tak ya, ada rekod-rekod hutang-hutang yang banyak ke dan sebagainya ya. Jadi itu adalah merupakan antara perkara-perkara yang akan dilihat oleh pihak SKM terlebih dahulu. Jadi sekiranya kalau calon ini berjaya ya mengikut kepada kriteria layak yang ditetapkan oleh pihak SKM, maka nama-nama itu akan dihantar kembali oleh pihak SKM kepada koperasi, dan koperasi akan lihatlah ya nama-nama yang berjaya untuk penentusahan tersebut akan dipertandingkan ya di dalam mesyuarat agung tahunan koperasi tersebut.